Semalam kita dah belajar salt. So salt kita tahu dia adalah reaction antara acid dengan base. So untuk neutral salt, that is the direction between strong acid and strong base. And the pH equal to 7. Okay, because the conjugate that produced from the dissociation of salt is a weak conjugate. So weak conjugate cannot be hydrolysis. Okay. Yang kedua ialah acidic salt. Acidic salt it produce when strong acid react with weak base. Okay, kalau dia acidic, benda ni mesti strong. Acid tu mesti strong. Kalau dia basic, base dia mesti strong. Ingat macam tu. pH dia less than 7 and the basic salt is the combination strong base plus weak acid and the pH is greater than 7. Okay, so semalam ada yang tanya saya kenapa saya buat mistake yang ini. Saya tak perasan yang ini. Okay, macam mana saya tahu dia weak acid? Okay, HCN is a weak acid. Kalau ikut nota saya yang saya bagi masa dekat Dewan Kuliah tu, ciri-ciri weak acid ialah HF. Okay, ini satu-satunya hidrogen yang bonded kepada halogen yang weak, yang lain semua strong. Okay, ataupun H hydrogen is not bonded to O. Kalau to O ni pun dia mesti lebih kepada 2. Kalau kurang daripada 2 dia akan jadi strong. Kalau lebih daripada 2 ataupun 2 dia akan jadi number of equal to or exceed by 1. Kurang daripada 2. Ya Allah, sorry, maafkan saya. Kurang daripada 2, barulah dia weak acid. Lebih daripada 2, dia akan jadi strong. So dalam kes ni, H dia bonded pada CN. H tu bonded pada CN. So dia bukannya O, dia bukannya kumpulan halogen. So automatically this is a weak acid. Weak acid. Okay. Okay, next saya nak pergi kepada buffer. Ni yang buffer. Okay, the last two pH. Okay, buffer dia terbahagi kepada acidic buffer, basic buffer. Nombor 8 dengan nombor 9. Okay, setiap acidic buffer ni pula nanti akan ada dua case yang berbeza lah. Acidic buffer and basic buffer. Okay, kita tengok apa maksud buffer ni. Okay. So, kita akan pergi nota dulu. Okay. Kejap yang sorry. Okay, kita cari nota nombor 8. Nombor 8. Okay, this is nota nombor 8. Nota nombor 8. Okay. Buffer ni antara soalan yang famous juga. Tak kira lah soalan objektif ke, soalan subjektif ke, dia memang antara yang famous lah, buffer. Okay, buffer ni is a mixture. Dia adalah mixture between weak acid and conjugate base ataupun juga dikenali sebagai salt. Okay, weak acid ataupun salt ataupun its conjugate base. Okay, combination weak acid mesti lemah dengan salt. Kalau satu je dia tak jadi buffer, acidic buffer. Dia mesti campuran dua ni, barulah dia jadi buffer. Maksud saya sekarang ni, contoh dia saya ada bagi contoh yang dekat tepi ni. Okey, contoh dia CH3COOH. CH3COOH ialah weak acid. Okey, dalam beaker ni. So, dalam beaker ni juga ada CH3COONA. CH3COONA. So, this is salt. This is salt.
Bila ada dua benda ni, barulah dia jadi acidic buffer. Acidic buffer. Kejap saya tengok nota apa lagi saya bagi kat awak. Kejap. Okay. So untuk kira pH, dia ada step dia. Step yang pertama, find molarity for weak acid and salt. Okay, kena cari find concentration ataupun molarity lah. Concentration ataupun molarity for weak acid and its salt. Okay, so kita ada CH3, COOH. Okay, ini example Ini example A molar. Katakanlah nilai dia A. Ini contoh. Okay, kita ada CH3, COO minus ataupun Na. Atau CH3, COONA. Okay, which is kita nyatakan sebagai B molar. Okay, so note untuk cari kalau volume dia berbeza, kita kena cari nilai yang baru lah. Maksudnya kita asal dia, kita tengok soalan nanti. Note dia M1 V1, M2 V2. Kita boleh guna equation yang ini. M1 V1, M2 V2 to find out the molarity of each substance for each compound here. Okay. Step 2, substitute the data in equation to find pH. So ini yang yang you kena ingat ni. Okay, dia punya pengiraan untuk kira pH adalah berbeza. Dia tak boleh guna pH equal to negative log concentration H. Tak boleh. Dia ada khusus untuk buffer, iaitu pH equal to pKa. pKa plus log concentration salt. Okay, this is salt. Concentration salt over concentration acid. Okay, kalau writing, you need to specific this formula, which is example here CH3COO minus ataupun CH3COONA over CH3COOH. Okay, so pKa meaning negative log Ka ni. pKa ni kalau kita ganti negative log Ka plus log, salt tadi nilai dia B. Maksudnya saya ganti nilai B kat sini. Okay. Acid nilai dia A. So B over A. Barulah dapat nilai pH. Okay. Next, saya nak cerita. Okay, kejap Okay. Okay, saya cerita dulu boleh? Nanti kita bagi latihan. Okay, next kita pergi. Okay, kejap saya cerita yang ni. Lupa nak cerita. Okay, bila dalam bekas, acid dia akan, weak acid, when it react with water, it will produce CH3COO minus plus H3O plus. Garam ni pula, bila dia dissociate, dia jadi CH3COO minus plus Na plus. Okey, kalau kita tengok dalam kes ni, dominan dia ialah CH3COO minus. So, yang ini yang paling banyak. So, sebab tu dia tak ambil nilai garam tu. Dia tak ambil formula garam. Sebab garam ni bila dia bercampur dia akan dissociate. Jadi CH3COO minus.
Tapi kepekatan yang ini berdasarkan kepekatan garam. Faham ke tak tu? Faham tak? Faham Macam mana nak cerita? Sekejap saya tengok ada tak cerita dia dalam kertas. Cerita. Okey, tak apalah. Okey, moral dia anak-anak. Yang ini jawab kena tahu. Sebab awak nanti belajar mengira untuk banyakkan soalan mengira je. Okey, awak tahu dia mesti ada kepekatan asid, dia mesti ada kepekatan salt. Lepas tu kira dia ialah guna Heisenberg ni. Iaitu pH equal to pKa plus log concentration salt over concentration acid. Okey, yang ini satu. Okey, saya rasakan saya tak nak guna nota ni lah. Yang. Senyap je dari tadi. Ada ke tak ada ni? Ya, madam. Ya, madam. Ada ni, madam. Ada. Okey, saya rasa saya tak nak guna nota ni lah. Sebab awak dia agak susah untuk dipahami. Awak belek nota. Belek nota. Dia keluar nota ni. Cari nota ni. Ini nota asal saya. Saya rasa yang ini lebih sesuai untuk saya ajar kamu. Ni jumpa. Ini nota tahun 2005. 2005 awak umur berapa? Dah lahir belum? Dah kan? UPSR. Okey, ni tahun 2005. Yang ini saya baru upgrade sikit tapi saya rasa susah saya nak explain yang ni kat awak. Nanti kita faham yang ni dulu. Yang ni 2020 saya baru upgrade. Okey, saya guna yang ni. Yang ni senang. Ni Okey. Okey, saya mulakan. Okey, saya ulang sekali lagi maafkan saya. Okey, buffer solution. Okey, kalau orang tanya what is buffer solution? A solution that maintain its pH when a small amount of strong acid or strong base is added. This is the definition A solution that maintain its pH. Nilai pH dia tidak akan terganggu jika a small amount of strong acid or strong base is added. So buffer solution is the combination between weak acid or weak base with salt. Dia mesti combination yang ini. Okey. So nota saya ni ada dua bahagian, atas dengan bawah tu. Okey, untuk yang atas ni ialah weak acidic buffer. Okey, acidic buffer. Yang bawah ni ialah basic buffer. Yang bawah tu basic buffer. Okey, untuk acidic buffer, dia adalah weak acid campur dengan salt. Weak acid campur dengan salt. Okey, example dekat sini. Okey, kalau nak kira, okey, tengok nota dia ni. Okay, let's say this is B mole of weak acid. B mole of weak acid. Okay, this is C mole of, ni guna B dengan C pula. C mole of salt. Okay, dia mesti ada dua benda ni dulu. Weak acid dengan salt. Automatic, this is the combination of acidic buffer. So, untuk kira dia, kita akan ganti dalam rumus yang ini. Okay, pH equal to pKa plus log concentration salt over concentration acid. So pKa equal to negative log Ka. Negative log Ka campur dengan log concentration salt over concentration acid. Okey. Next, kita pergi yang kedua. Okey, kita pergi yang kat bawah dulu. Okey, this is basic buffer. Basic buffer
ialah combination weak base dengan salt. So this is weak base campur dengan salt. Okey, untuk kira dia, kita akan kira POH terlebih dahulu sebab this is basic. So untuk kira dia, POH, rumus dia akan lain sedikit. Sama dengan PKB plus log concentration salt over concentration base. Kita akan guna POH. So PKB ialah negatif log KB. KB ni biasanya dia akan bagilah log concentration salt over concentration base. Okey, dah siap yang ini nanti barulah cari pH equal to 14 minus POH. Okey, so sampai kat situ. Boleh tak? Boleh tak dua tu dulu? Okey, kita tahu nak kira buffer, dia ada dua rumus lah. Ikut kalau acidic, kita guna pH equal to pKa plus log salt over base. Okey, kalau nak kira untuk basic buffer, kita kena guna POH equal to pKb plus log salt over base. Okey, there are two situation. There are two situation nanti yang kita kena kira. Iaitu bila kita ganggu sistem. Kita ganggu sistem sekarang. So, apa yang kita ganggu sistem? Kita tambah asid ke dalam ni. Kita tambah dalam buffer tu. Kita dah ada weak acid, kita ada garam. Lepas tu kita pergi tambah strong acid. So, kita telah buat gangguan dekat sini. Asal dia adalah buffer, kita pergi tambah acid. Atau kita tambah strong base. Strong acid ataupun strong base. Strong acid ataupun strong base. Okey. 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 Sekarang ni saya nak explain macam mana pula mengira untuk bila dia tambah strong acid. Okey. Okey, bila dia tambah acid, kita tengok Okey, kita kenali dulu benda ni. CH3COOH, bila dia dissociate, dia akan jadi CH3COO-. Yang ini kalau you tambah air, dia akan jadi H3O+ lah. Semalam kan saya pesan kalau weak tambah air. So CH3COOH, bila dia dissociate, dia akan jadi CH3COO- plus H3O+. Garam ni pula dia akan dissociate jadi CH3COO- plus Na+. Okey. Yang ini kamu kena tahu. Dalam beaker tu, yang ini adalah weak acid. Yang ini nama dia weak acid. Yang ini daripada garam ni kita panggil conjugate base. Conjugate base. Sama juga yang ini. Bila weak acid, dia donate H, dia adalah conjugate base. Conjugate base. So dalam bekas tu, siapa base? Dalam ni, container ni siapa base? CH3COO-. Siapa acid? CH3COOH. Okey. Bila kita tambah strong acid, strong acid adalah completely dissociate. Completely dissociate. So, bila dia dissociate, H plus akan react dengan CH3COO. Bila dia macam ni yang susahnya nak explain buffer ni. Dia macam ni yang, maafkan saya. Katakanlah dalam bekas ni sekarang dia ada CH3COOH. Ni weak acid. Garam tu tadi dia dah dissociate, dia jadi CH3COO-. Ini adalah conjugate base.
So datanglah hamba Allah, strong acid datang. Strong acid datang. Strong acid ni dominan dia ialah H plus atau H3O plus. Okay. Datang tambah buat gangguan kat sini. Tapi dia datang dengan small amount. Dia datang dengan small amount. Nilai yang sangat sikit. Datang. Bila dia datang buat gangguan, asid ni dia akan bertindak balas dengan siapa? Dia akan bertindak balas dengan siapa? Adakah dia akan bertindak balas dengan asid ataupun dia bertindak balas dengan base? Tak faham. Dia akan tidak balas dengan base. Betul. So, kalau you guna H plus dia akan react dengan CH3COO minus to produce CH3COOH. Tengok. Dia akan dapat benda yang sama juga. Dia akan balik asal. Ni. Dia akan balik kepada benda yang asal. Sedangkan kita buat gangguan. Bila kita tambah asid, dia akan bertindak balas dengan base. Bila dia tindak balas base, dia hasilkan weak acid. Sebab tu dia kata pH dia tak berubah. It's maintain dia pH. Okay. Saya bagi lagi satu contoh. Okay, this is conjugate, acidic buffer. Dalam acidic buffer, dia ada CH3COOH dengan CH3COO minus. Okey. Yang ini dapat daripada garam garam. CH3COONA dissociate jadi Na+. Cikgu, Na+ ni tak ada ke? Ada dalam ni. Tapi sebab dia weak conjugate, dia tak effect. Yang kita tengok dominan dia. Dominan yang paling banyak. Yang ini dengan yang ini. Okey. Sekarang datanglah serangan. Kita letak strong base. Ingat macam tu je. Strong base, dia punya ion yang dominan dalam strong base ni ialah OH minus. OH minus ni datang. Bila dia datang, dia nak tindak balas dengan siapa? Ini base. Base datang. Dia akan react dengan siapa? Adakah dia akan react dengan weak acid atau dengan conjugate base? Acid. Dia akan tindak balas dengan acid. So OH minus dia akan react dengan CH3COOH to produce CH3COO. Okay, this is base. This is acid. Remember cerita semalam? Base dia akan terima H plus ikut Bronsted-Lowry. Okay, acid dia akan donate H plus. So dia akan jadi COO minus plus H2O. Okay, nampak tak hasil dia? Okay. Maknanya benda ni dia balik kepada asal. CH3COO minus. Benda yang memang ada dalam ni. Bila you react dengan CH3COOH, kepekatan CH3COOH akan berkurang. Dia akan berkurang. Sebab kita react kan? Bila kita react, dia akan berkurang. Tapi bila dia berkurang, dia tambah CH3COO minus. So benda tu bertimbal balik. Bertimbal balik. So pH dia tidak akan berubah banyak. Okey, sampai kat situ. Tak faham ke cerita saya? Saya ajar laju sangat Kat mana tak faham? Faham. Faham Okey. So sekarang ni, okey. Okey, ni dominan dia Ini dominan. Ikut Lee Chatelier, bila ini sikit, dia akan, ini sikit, ini banyak, dia akan cuba untuk balancekan balik. So dia akan shift backward.
Sebab kepekatan ini tinggi, dia shift backward, dia akan banyakkan balik conjugate acid ni. Okey. Weak acid. Okey, kita tengok apa yang berlaku. Okey. So kita nak mengira sekarang. Okey, yang ini boleh guna H plus Nak guna H3O plus pun tak apa. Yang ini awak tak nak tengok pun tak apa. Yang awak faham ialah ni datang daripada strong. Yang ini datang daripada strong. Strong acid. Yang ini gangguan dia. Strong acid ni tambah dia akan tindak balas dengan conjugate base tadi. Okey, untuk hasilkan weak acid. So still lagi buffer lah. Buffer. Okey. Okey, let's say sekarang ni kita nak mengira. Ingat tak ICE table? ICE table, nota saya ada bagi dulu. ICE molarity, ICE number of mole, ICE pressure. Ingat tak nota tu? ICE table ada 3 jenis kan? Okey. Alhamdulillah. Allah. Takutnya aja ni. Okey, ICE table tu saya letak mana tak tahu dah. Okey, ICE table. Saya tunjuk. Takutlah tak ingat kan. Okey, ICE table tu ada 3 saya hari tu tunjuk. Okey, yang ni nota yang ni. Yang dekat dalam Padlet tu, okey. 1 molarity, 1 number of mole, 1 pressure. Okey, dalam chapter 6 saya suruh guna yang molarity ni. Okey. Saya kata yang ini nanti kita akan guna dalam chapter 7, mole ni. Saya tak bagi guna sebab dia tukar dekat bawah ni kan. Saya kata kita complicated sikit, banyak careless mistake yang ini. Okey, so kita akan guna dalam chapter 7 ni. Chapter 7 ni kita akan guna number of mole. So, apa yang kita buat ialah mole inertia, change of mole and mole equilibrium. Mole equilibrium. Ingat ni nota tahun 2005 So ada yang saya tak tukar dia punya simbol. Tapi sama je. Inertia, change of mole, equilibrium. Okay. So let's say kita masukkan A mole tadi. Okay. And then C mole daripada garam. B mole daripada acid. Okay, sebab apa yang ini bukan kosong? Sebab dia memang dah ada. Memang dah ada di initial stage tu. Dia memang ada. So, disebabkan kita masukkan sedikit, A ni akan habis tindak balas. So, dia akan tolak A, tambah A. Tolak A, tambah A. Sebab apa kita tolak? Ini sedikit sahaja. Sedikit sahaja. Completely consume. Memang habis digunakan. So, A tolak A tinggal kosong. C tolak A, final dia. Okay, untuk acid B plus A. So, macam mana kita nak kira pH ni? So, untuk kira ni, kita akan kira guna rumus yang sama. pH equal to pKa plus log. Okay, atas ni salt. Salt kamu akan ambil C minus A over V total. Over V total. Dia bukan produk over reactant. Itu beza dia. Kalau sebelum ni kan kita guna produk over reactant. Yang ini bukan ya anak-anak. Kita akan guna salt over acid. Okay, so salt ialah C minus A. C minus A over V total. Okay, acid pula B plus A over V total. Okay, sama juga dengan case yang sebelah ni. Okay, yang ini you tak perlu tengok tak apa. Tak tengok tak apa, ini just dissociation. Okay, yang dominan ialah OH minus tadi.
OH minus dia akan react dengan asid untuk hasilkan conjugate base. Okay, mol dia let's say ini A. Contoh ini A. So asid dia B. Apa tu? Garam dia C. So A yang kita guna ni adalah sedikit sahaja. So minus A plus A. So at the end ini kosong, ini B minus A, C plus A. So kita akan dapat pH equal to pKa log salt. Okay, salt yang ini. So C plus A over V total. Okay, ini acid. B minus A over V total. Itu je lah. Okay, kita buat latihan dulu. Sikit. Supaya you nampak cerita dia. Apa cikgu ajar ni? Oh, saya paling risau kalau dia keluar buffer. Okey, boleh kita jawab soalan? Okey, contoh soalan dia ialah okey, kita tak jawab nombor 9A dengan B dulu kita jawab nombor 10. Okey, kita jawab nombor 10. A buffer solution is made up by mixing 300 ml. Dia campur 300 ml 0.4 molar ammonia into with 200 ml 0.4 ammonium chloride. So jelas lagi nyata soalan ni dah tentang buffer. Okey, bila dia dah bagi buffer macam ni automatic zup. Oh kita kena guna log pKa tu. Okey. Calculate pH of this solution. Okey, soalan yang pertama, ini acidic buffer or basic buffer? Calculate the pH of this solution. Acidic or basic? Oh, yang acidic or basic? Ammonia tu acid ke base? Basic. Basic. So automatic this is basic buffer. Ammonia ni weak base. Yang ini garam. Salt. So automatic this is basic buffer. So nak guna apa rumus? Nak guna rumus apa? Oh, yang nak guna rumus apa? Yang itu POH. Yes. POH equal to P negative log KB. Okay. Plus log negative log KB ataupun PKB. Saya kembangkan terus. Negative log KB plus log concentration. Concentration apa? Siapa salt? Salt dia ialah ammonium chloride over ammonia base. This is salt. This is base. Okay. Dalam kes ni kita tak boleh ganti terus sebab dia ada 300 ml, dia campur dalam 200 ml. So kepekatan dia telah berbeza. So apa yang kita kena buat dulu step yang pertama? Step yang pertama tadi apa? Ingat tak tadi nota saya yang awal-awal tadi nombor 8? Tukar kepada Number of mole. Guna apa? M1 V1 equal to M2 V2. Masa ni lah kita guna. Okey, kita kira untuk ammonia dulu. Ammonia dulu. Tolong kira untuk saya. M1 dia berapa? Asalnya ammonia tu kepekatan dia berapa? Aina Zahira. What is the initial concentration for ammonia?
0.40 madam. 0.40. Volume asal dia? Volume asal dia berapa? Berapa volume amonia? Volume asal dia 300 madam. 300. Okey, sekarang kita nak tahu berapa molariti baharu. Berapa volume baharu dia sekarang? 200. Hai. 500 lah. Dia dah campur. 500. Kira M2 berapa? Berapa kepekatan baharu dia? 0.24. 0.24 molar. Okay, same goes to ammonium chloride. Ammonium chloride. So M1 V1 equal to M2 V2. Berapa kepekatan garam yang asal? Humaira. Kepekatan asal garam. 0.45. 0.45. Volume asal dia? 200. 200. Okey, sekarang kita nak tahu kepekatan baharu dia. Berapa volume akhir dia? 500. 500. Sebab dia mix. Dia dah mix together. So M2 sama dengan tolong kira untuk M2 saya. sama dengan 0.18. 0.18 molar. Okey, dah dapat. So dah dapat yang baru, barulah kita ganti. Cikgu, mana dia punya KB? KB dia bagi. Ada dekat page belakang ni. Sebab saya pecah-pecahkan soalan. Yang ni KB dia bagi. KB dia bagi kat sini dekat page yang belakang tu. So negatif log 1.8 darab 10 negatif apa? 5 negatif 5 campur dengan log. Okay, concentration salt yang ini. So 0.18 divide 0.24. Okay, dah dapat. Berapa? Tekan-tekan tak dapat. Kalkulator saya ni yang lama punya. 0.18 bahagi 0.24. Okay, log answer. Okay. Tolak log 1.8 eksponen negatif 5. 4.6. Betul tadi, siapa jawab? Sama tak dengan saya? 4.62. Sama. Ya, 4.62. Yeay, dah dapat. Okey. 4.62. Okey. Dah siap. Okey, sekarang kita pergi soalan B. Soalan B. Okey. Calculate the change in pH of the solution in 10A yang ini when 1 milliliter of 0.1 molar sodium hydroxide is added. So kita tambah 1.0 darab 1 mililiter 0.1 molar sodium hydroxide. So ini adalah strong base. Okay, so kita kira, ingat bila kita nak kira tambah strong base atau strong acid ni, yang ini strong acid, ya yang soalan tadi bukan tak kira pH lagi
Sorry. Thank you. This is POH. Thank you. PH equal to siapa tu? Thank you. 14.0 minus 4.62. So equal to 8, 3, 10 ke 9? 9.38. Okay, thank you Ling. 9.38. Okay, this is the value of pH. Thank you. Okay, now kita nak tambah strong base. Okay, kita balik kepada cerita asal tadi. Okay, dalam bekas kita ada buffer. Dalam buffer ni dia ada ammonia which is weak base. And then kita ada garam. Tapi garam ni NH4Cl dia dah dissociate jadi NH4+. So this is garam, salt. Ini salt Cl minus. Cl minus tu dominant. Minor je. Cl minus ni tak tulis pun tak apa. Okey, datanglah serangan. Okey, dia datang NaOH, strong base. Strong base ada OH minus. Ingat, strong base ada OH minus. Okey, base nanti, salt ni ialah conjugate acid. Dia akan hasilkan conjugate acid. Kalau orang sebut salt tu conjugate acid. Sebab dia hasilkan ammonium ni. Ammonium ni adalah conjugate acid. Okey. Okey, sekarang ni datanglah OH minus. OH minus ni nak react dengan siapa? Base atau acid? Acid. Okey, so OH minus aqueous react dengan NH4 plus aqueous produce. Okey, yang ini akan jadi NH3. Yang ini adalah base. Base dia ini automatic jadi acid. So base dia mesti accept H+. Acid dia mesti derma H+. So plus dengan H2O. Okey, sekarang kita nak buat ICE table. ICE table. Macam makin tak faham ke makin faham? Okey, tadi nota saya kata guna mol. Mol inertia. Mol. Okey. Berapa mol OH minus? Macam mana nak kira mol? Mol sama dengan MV over 1000. So 0.1 darab dengan 1 bahagi dengan 1000. Berapa? 1 darab 10 kuasa negatif. Tolong kira untuk saya. 4 ke 3? 4. Okey, sekarang ni kita kena guna mol semua. Okey, ammonium ni pula. Mana ni cikgu ammonium? Okey, ammonium yang ni tadi. Ni daripada garam. Okey, so mol dia ialah 0.18 darab dengan 500 bahagi dengan 1000. Sama dengan berapa? Tolong kira. Mana dapat 500 ni tadi? Hasil tambah tadi Tolong kira berapa ni? 0.09. 0.09. Okey, ammonia. Ammonia kita ambil data yang ini. Okey, so molarity dia sama dengan 0.24 darab 500 bahagi dengan 1000 sama dengan
0.12. 0.12 mol. Okey, so kalau kita tengok data ni, tengok. Yang ini memang 1/10 negatif 4. So kita tambah sikit je. Sebab tu, bila kita nak tulis change of mole, kita tolak 1/10 negatif 4. Yang tu yang tolak A tu. Tolak 1/10 negatif 4. Tambah 1/10 negatif 4. Okay, so at the end, mole at equilibrium, kamu akan dapat ini 1/10 negatif 4 tolak 1/10 negatif 4, kosong. Yang ini dapat 0.0899. 899. Yang ini dapat 0.1201. Okay. Sekarang kita nak kira pH dia. So since this is basic buffer, so we still use POH equal to negative log KB plus log concentration salt over concentration base. Okey. Sama dengan negatif log 1.8 darab 10 negatif 5 campur dengan log amonium kita yang mana? 0.0899 atau 0.1201? Nak ganti yang mana? Ni. 0.0899 atau 0.1201? Yang mana garam? Yang mana asal dia daripada garam? Puan Puan. Ya, baru bunyi. Puan kami tak perlu divide dengan volume dulu ke? Okay, saya bagi tricks je. You bagi tahu dulu yang mana data 0.0 ni, yang mana? Nak pilih yang mana? 0.0899. Okey, trik dia ialah yang soalan tan tadi 0.0899, betul. Yang ini 0.1201. Okey, yang ini mol. Sepatutnya concentration. So trik dia kita bahagikan V total. So V total dengan V total kita buat apa? Matematik. Tan. Boleh cancel out. Yes. Tapi kalau soalan writing kita kena tulis juga V total ni. V total tu kita kena tulis. Okay, katakanlah V total dia sekarang ialah 500. 501. 0.5001. You tak perlu bahagi pun. You tak perlu bahagi. Sebab dia boleh cancel out dekat sini. So jangan bahagi. Nanti complicated lagi kau nak kira. Okay. Tolong kira untuk saya berapa? Tolong yang 4.62. 4.62. pH equal to 14.00 minus, betul dapat 4.62 semua orang? Minus 4.62 equal to 9.3. Semua dapat ini? 4.62. Dapat. Okey. Yang inilah yang dia cerita. Dia katakan, ni tadi, what is buffer solution? Buffer solution that maintain its pH when a small amount of strong acid or strong base is added. Maka kita telah buktikan tak berubah. Ini asal dia. 4.62.
akhir dia tetap 4.62. So, akhir dia 9.3, akhir dia pun 9.3. So, sama. Sebab bila kita ganggu, dia cuba imbangkan balik. Kita ganggu, kita letak base. Base tu akan react dengan asid. Bila dia react dengan asid, dia hasilkan garam. Okay, bila garam ni terhasil, asid ni berkurang, garam banyak. So, in terms of mathematics, nilai dia akan sama juga. Okay, last minta maaf saya sambung sikit je. Ni last question. Okay, sekarang kita nak tengok. Kalau tambah asid ni sama tak? Okay, kalau you kira tak sama, maksudnya you salah lah tu. Sepatutnya sama. Okay, saya ulang lagi sekali. Okay, sekarang kita ada basic buffer. Kita ada basic buffer. Dalam basic buffer ni ada ammonia dengan ada NH4 plus ion dia. So, ini adalah weak base. Yang ini adalah conjugate acid. Maka datanglah gangguan. Gangguan tu kita tambah strong acid. Kita tambah strong acid. Datang gangguan. So strong acid ni dominan dia ialah H plus ataupun H3O plus. Salah satulah mana-mana acceptable. Okay, datang H plus. So H plus tu nak react dengan siapa? Weak base ataupun conjugate acid? Weak base. Weak base. Tu pandai dah tu. Campur dengan weak base. Ammonia. Okay. So, produce. Nak buat equation ni. Ammonium. Balik asal. Dia hasilkan ammonium. Benda yang sama. Duk main dua ni je. Okay. So, sekarang ni kita kira mol. Okay, mol inertia. Maaf saya ambil masa sikit je. Mol inertia, mol dia MV over 1000. So 1 darab 0.1 bahagi 1000. Dapat 1 darab 10 negatif 4 juga. Ammonia bila kita kira yang ini tadi 0.24 darab dengan 500 bahagi dengan 1000. So dapat 0.12. Yang ini kita kira tadi 0.18 darab 500 bahagi 1000. So sama dengan 0.09. Okey. Okey, so change of mole. So siapa akan habis dulu? Kita tambah tadi, siapa yang akan habis dulu? Siapa habis dulu? Itu H plus. H plus. Yes, strong acid ni akan habis. Sebab kita tambah sikit je. Sebab tu kita kena guna mol. Molarity kita tak boleh guna untuk kira macam ni. Kita guna mol. Mol dia kita tambah sikit je. So minus 1 darab 10 negatif 4. Minus 1 darab 10 negatif 4. Tambah 1 darab 10 negatif 4. Ni jangan letak X pula. Beza jugalah dengan nombor 6 tu. Chapter 6. Okay. Mol equilibrium. So, automatik ini tinggal kosong. Habis. Yang ini tinggal 0.1199. Betul? Betul saya congak? Okay, yang ini 0.0901. Betul tak saya congak? Betul Betul. Okay, now. POH sebab this is still basic buffer. So even kita tambah acid. Jangan tertukar pula cikgu ni tambahkan acid. No. The compound here ataupun the mixture ni adalah still lagi basic buffer. Yang kita ganggu basic buffer. So kita still lagi guna POH equal to negative log KB plus log concentration garam ialah ammonium
Okay. Base ialah ammonia. Okay, so negatif log 1.8 darab 10 negatif 5 tambah dengan log ammonium. Ammonium kita yang ini. Ni ammonium. Ni ammonium. So 0.0901 bahagi dengan V total over 0.19119 bahagi dengan V total. Jangan cuba-cuba bahagi. Cancelkan. Kalau tidak, careless mistake lagi banyak. Okey. Tolong kira untuk saya. Dapat tak lagi 4.62? 4 point. Kalau dia beza pun sikit je. Dapat 4.62 madam. Yes, good. So pH equal to 14.00 minus 4.62 equal to 9.30. Okey, dah siap. Terima kasih. Yang, ni, snap. Nanti saya masukkan dalam frame. Kejap saya betul-betulkan frame. Is it 9.30 or 9.38? 9.38. Thank you. 9.38. The previous also 9.38. The previous. Okay, siapa yang nak snap picture? Kejap saya masuk dalam frame. Okay. Dah. Dah, madam. Okay, this is B. 9.38 sorry. Dah. Awak perhatilah kalau awak rasa tak faham kat mana-mana, esok tanya. Ni dah. Dah, madam. Okay, this one also dah A. Dia mesti sama dengan yang asal tu. Sebab proses dia timbal balik. Bila kita tindak balas dengan asid, conjugate base kita bertambah. Bila kita bertindak balas dengan conjugate base, asid yang ni dalam apa ya? Asid bertambah. Ataupun kalau dalam buffer, basic buffer, kalau kita tindak balas dengan conjugate acid, base dia bertambah. Macam itulah lebih kurang. Dia akan timbal balik. Dah siap. Saya miss. Ya. Nak tanya yang pH for neutral salt semalam tu. Okay, neutral salt. Okay. Kejap. Kejap, awak nak tengok soalan Soalan ke apa? Bukan, nota. Nota, okay. Neutral salt. Kejap yang. Okay, neutral salt. Yang ni. Kenapa? Okay, dekat step 3 tu kan, step 3 tu. Alamak, ya Allah, ya Tuhan, aku tutup benda ni. Masya Allah. Okay, saya dah tutup. Ni tak apa. Awak bagi tahu step nombor 3. Okay. Step 3 tu kan dia tunjuk S tu dua-dua tu weak conjugate. So kalau weak conjugate dia tak ada hydrolysis occur. Tapi kenapa step number 4 tu dia ada hydrolysis of water occur? Okay. Sekarang ni ion tu memang dia tak boleh hydrolysis. Ingat dalam kita punya dalam kita punya solution tu dia ada air yang tinggal. Okay, dengar tak? Okay. Kejap ya. Kejap. Okay. Thank you your question. Okay, kejap. Oh, dia dah weng dah. Kejap. Sekejap. Sabar awak nak tanya soalan, sabar. Okay. Apa benda saya nak buat? Okay, saya nak tukar setting. Setting saya video saya tukar sini. Okay, dah siap.
Okay, so sekarang ni saya pasang sini. Ya Allah ya Tuhanku. Okay. Yang, okay, good question. Okay, yang ini dia tak boleh hydrolysis. Halo. Share. Kejap. Okey, yang dalam ni dia tak boleh hydrolysis. Okey, tapi compound ni dia duduk dalam aqueous. Aqueous tu maksudnya sekarang dia ada air je lah. So air maksudnya hanya air sahaja yang hydrolysis. So air tu je yang hydrolysis, dia jadi H plus dengan OH minus. So pH yang kita kira ni ialah pH air tu. pH air, kepekatan dia ni, ini kepekatan dia 1/10 -7. Dengar tak? Dengar tak? Dengar. Okey, yang ini 1/10 -7. H2O dia dissociate. H2O tu, air tu je. Yang tinggal air je. Sebab Na plus tak ada. Cl minus pun tak boleh. So yang tinggal air. So air tu yang dia dissociate. So bila tinggal air, H plus dengan OH minus, kepekatan air ialah 10 -7. Kepekatan H plus ialah 1/10 -7. Kepekatan OH minus juga 1/10 -7. Ini memang teori Alisha. So bila kita nak kira pH negatif log H plus, so negatif log 1/10 -7. Itu yang dapat 7. Cuba tekan kalkulator. Betul tak? Negatif Dapat log 7. 1 eksponen negatif 7. Itu yang neutral tu. Neutral tu pH ni adalah pH air yang tinggal tu. Tapi dalam equation tak ada air pun, tak termasuk air. Yang kita kira tu kan ion kan. Tapi last kali tu Mana? kita kira air pun ada. Yelah, ni aqueous kan. Dia memang dia sebab kita tak mengira sebenarnya. Benda ni kita tak mengira. Sebab tu saya tak tunjuk jalan pengiraan. Kita hanya tahu dia adalah hydrolysis of water. Tapi since awak tanya, saya bagi tahulah kenapa dia dapat 7 tu. Sebab air ni yang dia, okey, kat mana air tu? Saya faham soalan awak. Okey, awak tanya kat mana air? Ni, dekat aqueous ni. Aqueous ni adalah NaOH yang telah bercampur air. Okey. Sebab tu ada air. Ada air, still lagi ada. So maknanya medium. Komponen air. Setiap yang belajar lain, acidic dengan basic salt sekalipun, dia ada campur dengan air jugalah. Ada air. Ya, ni kalau macam ni kan, macam acidic salt ni, air ni ada. Ada, tapi air ni telah bertindak balas lah dengan conjugate acid. Sebab conjugate acid ni kan strong. So dia boleh bertindak balas dengan air. Dalam kes ni tak ada siapa-siapa boleh tindak balas dengan air. So air tu syok sendiri je lah. So tak ada faham tak equation cerita ke saya? apa, just bagi tahu je hydrolysis water ke. Tapi kalau awak nak buat, awak buat ni lah. Air ni lah yang hydrolysis. Air tu sendiri yang tindak balas. You faham tak? Sekarang ni yang tinggal air. Air tu ada. Cuma dalam kes neutral tak ada siapa yang boleh nak react dengan air. Tak ada siapa. So air tu react dengan diri dia sendirilah. Faham Madam? Kalau dalam kes ni kita ada strong conjugate acid. Bila ada strong conjugate acid, barulah air tu boleh jadi base untuk react. Okey. Air tu ada. Okey, sama juga dalam kes ni. Ni apa ni? Basic salt Okey. Bila the basic salt,
conjugate base ni strong. Bila strong, barulah air tu ada kawan dia untuk berlawan. Barulah dia boleh jadi acid. Yes. Dia boleh react dengan conjugate base. Proses ni kita panggil hydrolysis. Okay. Hydrolysis is a process. Okay. So dalam kes ni, dalam kes neutral tu, dia tak ada orang yang boleh react dengan dia. So dia react dengan diri dia sendirilah. So air, H2O, dissociate dia boleh jadi H plus dengan OH minus. So this is, dia punya kepekatan memang constant lah. Sama 1 je. darab 10. Ya, 1 darab 10 negatif 7. Sebab tu dapat pH 7. Sebab ini kepekatan dia. Tak ada orang nak lawan dia, sebab semua lemah. Conjugate dia lemah. Conjugate yang terhasil tu conjugate lemah. Faham? Okay, faham. Okay, kalau awak tanya, saya faham, awak tak faham kat mana? Tak tanya tu yang saya tak faham. Saya pun tak faham awak tak faham kat mana. Okay, so saya faham awak tak faham kat mana dah. Okay, faham? Faham, madam. Okay, jom balik. Ini saya nak screenshot tadi boleh? Maaf Yang mana yang? Okay, yang H2O punya tu. Okay. Just nak Okay dah, madam. Dah, okay. Terima kasih, madam. Okay. Cikgu, Okay, yang link. nak tanya yang semalam soalan tutor page 12. Okay, kejap yang tadi. saya just nak tanya yang dia conjugate base and then like dia, cikgu semalam ajar dia kena terima H+. Maksudnya dia tu proses yang berlawanan ke? Contohnya macam itu acid dia donate H+, dia jadi conjugate base. So from conjugate base dia nak ke tu, so dia kena terima. Dia terbalik macam tu. Kejap link. Laju sangat link. Laju sangat. Okay, yang mana? Yang ni? Contoh. Ya, okay, betul. Yang ini. Yang Okay. Step 3. Step 3. Okay, ni. Ya, betul. Saya tak faham. Yang ni lah, yang ni. Yang itu CN minus semalam cikgu cakap itu conjugate base kan? Yes. Sebab. Okay. Sebab CN minus ni. Dia ialah acid. Dia daripada HCN. HCN ialah acid. Ini adalah acid. So bila dia donate H+, dia tidak balas dengan air. Dia donate kan. Ini HCN, ini weak acid. Ini jadi base kan. So bila dia donate, dia akan jadi CN minus campur dengan H3O+, betul? Acid dia buang H+ kan? Betul tak, Link? Betul. Donate. Okay, betul. So ini weak acid, ini akan jadi conjugate base. Produk dia ialah conjugate base. Is it right? Yes. Okay, so if come from weak acid, this conjugate will become strong. Dia terbalik macam tu. Ya, ini saya faham. Saya just tak faham dia terima H+ tu. Ni? Dalam equation yang cikgu tulis tu. Ni? Dia conjugate, sebab sekarang ni, okay, dia basic link. Dia basic sama juga. This is conjugate base. Base dia mesti terima H+. Also conjugate base dia actually sama dengan base. So sebab tu dia terima H+. Ya. Okay, dah faham. Okay, dia conjugate base tu base lah. Cuma conjugate tu dia terbetan. Produk daripada acid tadi. Sekarang ni dia jadi reactant kan. So reactant tu base lah. Produk yang ini pula, ini pula jadi conjugate. Yang ni pula jadi conjugate. Produk yang panggil conjugate base. Then actually dia tu base je. Sama je. Base, yes. Just sebab dia produk, so tanpa satu conjugate dekat depan. Okay, so dah faham. Okay. Dah faham. And then yang tadi tu V total tu kan cikgu cakap tak payah tulis substitute value kan. So kalau nak substitute V total tu berapa? Untuk soalan tadi tu 200 tambah 300 ke?
No, 0.501. Mana dapat? 500, kejap saya Tambah ambil satu balik. 500 Ni, tambah ni. satu Tengok, yang 200, ni 200. tambah 300 maksud tambah lagi 1 ml. Yes. Oh, okay, faham. Tapi saya tak bahagi sebab dia takut careless mistake. Oh, betul. Careless mistake sebab bila you bahagi you dapat nilai kan. Nilai tu pula salah bunda. Yang ini pula salah bunda. So careless mistake tu berganda. Okay.